Assalamualaikum dan apa khabar semua. Okey, hari ni semalam kita tengok global punya automotive numbers. Jadi hari ni kita nak tengok China punya automotive numbers. Pasal China ni dia orang kata dah mula nak recover dah, walaupun the rest of the world masih lagi nak find their footing. Because China dia kena dulu kan, dia yang first yang kena dari Wuhan. Jadi dia punya lockdown awal dan dia dah buka awal. So bulan April dia dah buka. Pasal mereka je kita tengoklah macam mana sekarang sebenarnya keadaan di China. Pasal keadaan di China sebenarnya akan banyak menentukan apa yang akan berlaku kepada seluruh dunia lah. Pasal sebagai contoh kan, bukan sama, semua situasi tak sama, tapi sebagai satu contoh kita boleh tengok lah. Jadi kita tengok mula-mulanya, ini bulan 3 punya China Morning Post punya prediction. Dia kata dalam bulan 4 ni akan meningkat kepada 2 juta pada bulan April lah. Jadi masa bulan 3 tu teruk lah. Jadi antara bulan Januari hingga Mac tu jatuh 32% lah. Ada company yang jatuh 40, ada yang jatuh 30, ada yang jatuh kurang pada tu. Tapi basically jatuh overall lah in China 32.1%, kepada 5.67 juta unit kenderaan lah. Jadi tapi mereka mengatakan bahawa China Association of Automobile Manufacturers menganggap jualan ini akan meningkat kepada 2 juta unit pada bulan April sahaja, iaitu peningkatan yang banyak jugalah. Untuk bulan April tu it's going to be like an 0.9% year to year increase untuk bulan April. So untuk bulan April dia expect akan lebih baik daripada bulan April tahun lepas. Tapi for the January to April peningkatannya adalah lebih besar lagi lah. Pasal bulan 2 dan bulan 3 tu dah jatuh teruk kan. So kita tengok ni, ini memang actual sales number. Ini daripada car sales base. So dia kata in February 81.7% jatuh pasaran China ni, teruk. Dan kita tengok memang betul Februari mengecil langsung macam tak ada apa-apa. Dalam March pun agak teruk juga, tapi dalam April tapi meningkat lah. Jadi bulan March tu meningkat, tapi separuh saja, 48% daripada March of 2019. Dan April dia yang harapnya akan naik lah. So akan ke 2 juta. Ini meningkat banyak juga berbanding dengan bulan April tahun sebelumnya, dan juga lebih tinggi daripada April tahun 2018 lah. So itu memang the prediction untuk China. Ini kita tengok dalam bulan March 900,000 lost sales in March. So China punya numbers dia besar lah. So dia orang memang sales dia orang besar. So they lost about 900,000 year on year lah. So dalam keadaan itu memang dia mereka risau sama ada boleh recover ataupun tidak. Tetapi kita lihat ini bulan April, Great Wall, ni some of the data yang kita dapat lah daripada internet. All these companies bagi punya site, dan menjual 80,000 unit kan di China saja, 78,000 ni, jadi up 46% daripada bulan March. Berbanding dengan bulan March yang meningkat 46%. Jadi year on year berbanding dengan bulan April tahun 2019 ianya meningkat 2%. Jadi Haval brand sahaja, ini Great Wall, so untuk Haval brand sahaja 57,000, month to month up 42%. So itu Haval. Ini SAIC pula. SAIC ni yang paling besar sekali di China. Jadi SAIC menunjukkan bulan April 2020 mereka meningkat balik lah. Tak sampai macam April 2019 untuk Volkswagen yang punya brand. In total kita tengok kat bawah ni, dia orang jual 417,000 unit kereta banding dengan 456. Jadi ada pengurangan sedikit, tapi for year to date ianya 2019 1989, ini 1096. So memang ada jatuh sikit lah. Jatuh banyak juga sebenarnya, 44% untuk SAIC. Tapi dia punya peningkatan untuk banding dengan bulan sebelumnya, ada banyak peningkatan lah. So ini menunjukkan SAIC pun dah mula nak recover. Ini Geely pula mengatakan mereka berjaya menjual 105,000 unit bulan April, up 2% year on year and 44% from March. Jadi daripada banding dengan April tahun lepas ianya meningkat 2%, tapi daripada banding dengan bulan March 2020 peningkatan sebanyak 44%. Jadi dia punya first quarter
market share dia sampai March. Actually GD tak suffer teruk sangat, dia increase up to 7.2%. Sebab GD ada macam-macam jugalah usaha dia, antara among the first yang offer online sales. So dia ada sampai gunakan drone untuk hantarkan kunci kepada pemandu atau pembeli baru, dia hantar kunci dengan drone. So dia memang betul-betul berusaha untuk memastikan tak jatuh lah. Untuk Dongfeng punya pun jatuh sikit. Jadi Dongfeng dia orang menjual 45,700 kereta January April, down 15.6%. Tapi dalam bulan April saja dia mendapat menjual 18,800 kereta, jadi up 17% daripada April tahun lepas. Jadi untuk Dongfeng not so good lah keadaan dia. Ni untuk Chery punya sales rebound. Chery menjual 40,000 kereta tahun lepas, bulan April. Dia peningkatan 15.4% berbanding dengan bulan Mac lah. Jadi ni dia orang ni new energy vehicle dan special additional listing. Berkata sales of new energy vehicle surge by 102.5% month on month. Jadi berbanding dengan bulan Mac, bulan April, kereta elektrik dia orang lah. Saya rasanya new energy vehicle ni, kereta elektrik, meningkat dengan begitu banyak sekali. Dan export market Russia, Brazil, mereka meningkatkan sebanyak 67.5% jualan kereta ekspor untuk Chery. So Chery is doing quite well. Di mana Brilliance ni ada macam tak tentu juga, pasal dengan BMW nampak very optimistic, tapi dengan Renault terpaksa tutup dia punya business yang menjual internal combustion engine cars. Tapi mereka meneruskan dengan kereta-kereta elektrik lah. So Brilliance tengah fokus kat kereta-kereta elektrik. Jadi kita tengok The Wall Street Journal pun kata China auto sales snap long falling streak, but growth may be short. Jadi memang kita pun masih lagi risau tengok keadaan China macam mana, sama ada ianya akan terus meningkat ataupun mungkin akan terkantoi ke kan. Pasal apa, sekarang ada second outbreak pula dekat China. So kita tak tahu macam mana benda tu akan menjadikan kesan kepada keputusan kerajaan untuk menghentikan lockdown, sama ada dia akan masukkan lockdown balik setengah-setengah tempat ke ataupun macam manalah. So kita harap dia tak kembali kepada lockdown lah, jadi clear macam biasa. Dan keadaan ni sebenarnya dekat mana-mana dunia pun sama, dekat China pun sama. Bila keadaan ni sukar, yang paling susah lah, orang paling susah cash strapped poor take on more debt. Macam kita kat Malaysia ni pun more likely lah, kalau kita dapat ditawarkan cara untuk personal loan ke, ramai orang akan ambil lah. Kita tengok dekat sini memang ramai yang memerlukan bantuan dari segi makanan pun. So keadaan ni memang akan dia mengganggu yang paling orang yang paling susah lah dalam masyarakat. Tapi adakah pasal ni debt ni penting tahap hutang peribadi kita atau hutang keluarga ni penting, household debt ni penting, hutang isi rumah ni penting, kerana ini menentukan sama ada kita ada excess cash untuk service more loan atau buy more things ataupun return balik the consumer demand lah. So ini daripada Standard & Poor Global, Chinese bank seen withstanding rising household default. So isu di China ni memang the banking system dah under a lot of scrutiny since like 2 years ago. Takut banyak default pasal dia quite aggressive with their lending. Tapi ni S&P kata seem to be okay lah, boleh bertahan lah kan. Tak tahu lah kat mana kita boleh percaya dengan S&P ni semua, pasal kadang-kadang dia orang ni pun buat report pun bergantung kepada orang bayar kan. So kita tengok kat sini ialah household debt ni, tengok banding negara-negara yang mempunyai hutang macam mana tinggi hutang dia. So kita Malaysia ni pada tahap 68.2. So kita warna ini hijau cair ni. So yang Malaysia ni okey lah dia punya keadaan dia. Tengok China pula, China pada 54. So dia rendah lagi daripada kita, tahap household debt per percent of GDP lah. Jadi maksudnya as a total macro, China is not spending more than it's producing lah. So dia punya hutang dia tu kecil lagi berbanding dengan negara-negara lain, dengan Australia 120%. Di Eropah banyak yang tinggi-tinggi Denmark ini semua tinggi ni, Denmark, Norway, Canada pun tinggi sebenarnya. Dan ada keadaan-keadaan di sini ni memang, tapi dia punya ekonomi very productive. So I guess it's I don't know macam mana lah keadaan lah kira. Tapi China punya debt tu sebenarnya tak begitu tinggi sangat lah. Dan kita tengok pula ini pula listing ni lah, ni daripada data from IMF juga. Kita tengok
Yang tertinggi lah Australia, 132% of GDP. Kita Malaysia berada pada 68.2, Thailand atas sikit pada kita, Finland, Luxembourg, negara-negara macam Italy ni quite rendah, Argentina rendah dia punya debt to GDP dia. So kita doing okay lah, not so great, not so good. Kita bawah sikit 2 takuk daripada United States yang hutang dia agak tinggi juga sebenarnya. So ini lagi satu, kita tengok savings. Jadi savings ni satu lagi indikator sama ada ekonomi itu resilient ataupun tidak, ada banyak cash ataupun tidak liquidity untuk bergerak selepas sebarang krisis. Kita tahu Jepun memang dulu terkenal mempunyai savings yang cukup banyak. Jadi bila bertahun-tahun stagnation pun ekonomi dia macam tak ada hal, tak ada masalah. Because they've got a lot of savings and there's a lot of money in the system, so dia orang boleh continue to live pretty much a normal life without too much. Kalau kita tengok macam homelessness ke apa semua, tak banyak gelandangan because dia orang punya savings tinggi. Walaupun ekonomi tak berkembang, but then again also because kalau kita tengok Japan also exports a lot of dia orang punya productivity. What I mean by that is dia orang buka kilang untuk company-company dia orang di tempat lain because they're very global economy. So all the productivity yang berlaku di luar daripada Jepun tak dikira sebagai Jepun, kira sebagai US ke apa, but this actually dia punya profit tu datang balik ke dia lah. So mungkin kat situ lagi satu kita lihat bagaimana. Ini household savings ni OECD punya data, kita tengok tu dia China tinggi dia punya savings dia, nicely high ni banding orang lain semua kita lebih kurang kat sini lah. Tak percaya? Ni tengok ni. Ini okay. Tadi kita tengok ni apa nama tu, savings kan. So this house prices ni kan, ni pun penting juga ni pasal harga rumah ni menunjukkan sama ada ekonomi tu tengah berjalan rancak ataupun demand ataupun permintaan untuk rumah tu agak banyak. Jadi di Malaysia ni kita ada sesuatu yang pelik berlaku di sini. Kita tengok Malaysia ni ada negative growth in terms of house prices kan, banding dengan negara-negara lain ni. Tapi bila kita tengok dia punya real credit growth yang mengikut household increase ni, kita ada positif kat sini. I have a positive growth in terms of credit growth. Tapi house prices jatuh. Jadi ini to me it indicates that credit is increasing tapi harga rumah jatuh ni disebabkan kita masih lagi ada demand untuk orang beli rumah, itu speculators lah kebanyakannya. Tapi harga tu dah start mula jatuh kerana ada overhang in the property market. So banyak rumah yang dibina daripada orang yang nak membelinya. Ini kita tahu keadaan ni adalah benar kerana ramai orang komplain bahawa rumah-rumah yang dibina banyaknya tak mampu milik. Jadi tak ramai orang yang boleh beli rumah-rumah tu. Jadi kita tengok kat sini, inilah dia punya reality dia. Kita punya house prices dah mula jatuh sikit walaupun credit growth kita meningkat. Jadi kita punya keadaan kat sini pun agak kita masih lagi tak tahu macam mana keadaannya pasal kita is a very open economy, kita do a lot of trading globally. So kalau negara-negara klien ekonomi kita kembali dan kita pun okey lah. Jadi kita tengok ni kita Malaysia ni property price index pun masih lagi okey jugalah, 9.9 times banding dengan tempat-tempat lain yang lebih rendah, US rendah kan. So kita kat sini boleh lah, Indonesia punya property index lebih tinggi lah. So maksudnya untuk nak beli rumah kena 10 kali ganda gaji tahunan kita lah ni kan. Kalau gaji awak 50,000 dan chances rumah yang nak beli tu harga 500,000 lah, 50,000 4,000 lebih sebulan lah. So it's quite high juga. Itulah realitinya kan. Jadi ini Jepun punya savings kita cerita pasal savings ni, nak tengok Jepun punya savings lebih kurang dalam 27% lah. South Korea punya savings pun tinggi. So Jepun ni kita tengok balik tadi in terms of the household debt tadi So Japan punya household debt berada pada tahap 59%, rendah South Korea tinggi sikit. South Korea tinggi 95%. Jadi di Jepun mereka lebih berhati-hati dengan dia punya financial decisions lah. Jadi South Korea ni dia punya debt tu dengan savings tinggi tu, saya pun tak berapa faham adakah sama maksudnya people in Korea prefer to take loans and save cash
ke macam mana? I pun tak faham. But their household debt seems to be high, but their savings also quite good. So maybe that's why Korea dia punya ekonomi macam ada leeway lah, so dia ada savings kan, so dia still boleh continue. That's why nampak macam minyak auto industry pun dah macam okay, recover. Tapi of course Korea dengan Jepun dia tak ada proper lockdown. Dia memang ada sort of macam hybrid lah, ada restrictions tapi tak complete lockdown. So dia orang boleh masih lagi meneruskan ekonomi. Jadi ni China. Tadi macam kita cakap tadi, China ni pasal dia tengah dalam keadaan ekonomi dia tengah panas, banyak. It's a very fast moving economy, so dia orang ada quite a fast growth in terms of dia punya credit lah. But for as long as it is manageable, then China punya growth saya rasa akan boleh sustain lah, because they are still the biggest manufacturer in the world. So benda tu they are very productive economy, so I think they can recover. Kalau tak ada second wave yang teruk, it looks like China will recover quite quickly lah. Dan kita boleh ambil banyak lesson daripada China ni. Sebagai contoh, banyak car maker yang dah tahu macam mana nak buka balik kilang mengikut model di China, apa step-step langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil, dan kesihatan, langkah-langkah kesihatan yang perlu diambil, sama dari segi social distancing, dari segi macam mana nak distribute staff ataupun line workers, separation of line workers menggunakan plastic panels lah, apa ke. Ada berbagai-bagai benda yang digunakan dan dilakukan untuk memastikan keadaan boleh terus bekerja, orang tu boleh terus bekerja tanpa mendatangkan kesan-kesan yang lebih teruk lah. So ini kita tengok Malaysia last kali household savings growth not promising. So kat Malaysia kita tengok ni sekali sekejap kita tengok income distribution kita. Okay, this is our GDP yang actually masuk poket kita hanyalah 379. Yang the rest gross operating surplus ni maksudnya profit lah. So bosses kita toke-toke banyak ambil 62.7% daripada GDP tu masuk kat dia orang lah. Ini taxation lah. Dah 30%. So daripada compensation of employees ni 379 billion ni dapat kat rakyat Malaysia sebanyak 96. 3.6% dapat kat orang non-citizen lah. So dan dari sini pula pembahagian dia urban dengan rural. Of course urban banyak, and the middle income kategori yang paling banyak dapat di sini, which is a good thing. But top ni masih besar lagi, so bagus. Dan yang kat bawah ni nak kena kecilkan lagi lah. Tapi so far right now dia macam okay jugalah. This one is about fair because of the memang breakdown of the bumi non-bumi ni lebih kurang macam ni je. Gender ni akan ada isu juga, but it's not reflective because ini kadang-kadang sensitif sikit bila orang cakap tengok Melayu, the males are getting more. Well, the number of male to female in the workforce pun satu hal, dan the kind of work that they do. Females tend to take work like macam cikgu, nurses, and less of them take up dangerous jobs yang memang dia punya compensation dia tinggi sikit lah berbanding macam if you work offshore ke benda-benda macam tu. So this one tak tahu dia punya detail, tapi memang nampak ada slight benefit to the male. So anyway, the savings. So savings ni we are at 1.4% lah. So it's not very good. So kita kena kalau boleh ni increase kan savings ni. Of course, the general rule is kalau boleh save up to 30% of your income every month, then that is where you are safe lah. Dan actually that's the measure of for me lah, true measure of a middle income punya family. Keluarga pendapatan pertengahan ialah bila boleh save 30% of dia punya saving. So kalau selagi tak sampai cecah 30% savings yang you boleh simpan, you belum sampai lagi sebenarnya golongan pertengahan. Ceritalah macam mana pun, you pakailah kereta apa pun tak kisah, you pakai Mercedes ke, pakai BMW ke, Honda ke, but if you cannot save 30% of your savings every month, that means you don't have that much extra surplus, then you are not in the middle income category. So itu realitinya sebenarnya, jangan kecil hati kalau saya cakap macam tu. Kebanyakan kita termasuk saya masih lagi bukan sebenar-benar middle income, pasal tahap savings kita tak sampai 30% tu. For me, a middle income family ialah family yang boleh afford to go on holidays at least for 1 month every year. 1 to 1.5 months every year dia boleh pergi somewhere, as much as 2 months. Because tahap saving dia 30%, so in actual fact dia patutnya boleh pergi sampai ke 3 bulan. Tak bekerja pun dia pasti boleh cover. Of course they're not going to go for 3 months lah, it's nonsense. But they can go for
nice break for at least a month lah, a year. So mungkin 2 minggu ujung tahun, 2 minggu tengah tahun, and they can afford that. And usually it's an overseas break lah, bukannya local punya holiday. So that is one of the ways that kita betul-betul kira sama ada you are in the middle income family. I tengok number ni selalunya I suspicious lah. I think the middle income of Malaysia ni slightly optimistic. We are categorized in this optimistically lah. But apa pun, bila kita nak cerita pasal China ni, China punya keadaan tu nampak macam promising lah. That means the world can recover quickly. And kalau China, which suffered like something like, I don't know, 60-70% drop in the first quarter, mungkin boleh recover balik, dan mungkin at the end of the day boleh sampai maybe, I don't know, 20% aja loss or 10% loss in terms of dia punya total sales volume lah. So kita di sini pun masih lagi mengunjukkan 20% lah minimum of loss in terms of volume, sebab kita belum nampak data lagi lah. Kita nak tengok data sekarang macam mana. Sebab kita punya lockdown sekarang sampai bulan Jun. Of course ekonomi dah boleh bergerak, tapi we are taking a more cautious approach. Dan the incentive nak spend tu banyaknya dah habis pasal musim raya-raya dah habis dah. So June onwards dengan apa lagi ada reason for us to spend. So of course spend up demand lah. Orang yang memang nak beli kereta tak boleh beli, yang dah letak down payment kereta tak boleh keluar, itu semua akan accumulate lah. Jadi antara some of the things that I want to look at lah lepas ni ialah big companies lah, dia orang punya stock, macam mana stockpile dia orang, Perodua dengan Proton lah. Mostly Perodua lah. Jadi Perodua ni dia in an interesting position kerana satu, they are the best selling brand in Malaysia, and keduanya they are also the brand that sells to the common folk lah, orang biasa yang maybe lower income and middle income. So kita tengok kat situ, kita akan tahu sama ada lower and middle income ni teruk macam mana dia punya kesan dia masa COVID-19 ni. Jadi masa awal hujung tahun lepas, masuk ke tahun baru tu, Perodua punya inventory macam kosong. They sold almost everything. Dia punya, kalau you tengok stock dia dekat serendah tu macam padang bola, tak ada benda. Kereta semua habis jual. Dan dia pada tahun lepas pun dia punya salah satu usaha dia orang ialah untuk mengembalikan stock level yang make sense lah. And they need to have about 10% lah. 10% tu dah okay. 15% comfortable lah. That means 365 days. So kena ada 36 hari, 36 to 40 days worth of stock, then they're okay lah. Dan tak ada masalah tentang kereta tak ada orang komplain variant tak cukup lah, color tak ada, ni semua tak ada lah. Then that's how they need to maintain. And salah satu target dia untuk mengejar balik that same stock level untuk tahun ni lah. Tapi kita rasa dengan adanya ni, they might mungkin dia boleh kejar sekejap, tapi all the pent up demand besar ramai je. Kalau kita masuk social media, orang yang merungok kereta tak dapat lagi walaupun dah bayar down payment itu ini semua. So kita tengok macam mana dalam sebulan 2 ni. Kalau kita tengok Perodua punya performance okay, all the other brands should be doing okay lah. Pasal kalau yang nak kena teruk macam tadi kita tengok kan, the worst, yang paling rendah income tu akan teruk suffer, and a lot of them are biased for Proton and Perodua. And Proton pula kita tengok dia punya focus dia orang is on dia punya SUV. So dia orang nampak macam okay lah, yang Saga tu penting for them, but their focus is on dia orang punya SUV. So maybe they also will re-strategize ke macam mana, saya pun tak tahu. So for me, China punya growth ni looks promising, and Alhamdulillah kita suka tengok, dan harapnya akan datang jadi samalah kita dapat recover dengan lebih cepat lagi, bukan dapat V-shape dan bukan long trough. Okay, apapun harap kalau awak suka dan ada bermanfaat video ni, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau tak pernah subscribe lagi, tolong tekan butang subscribe. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton sampai habis. Dan kalau boleh tekan butang loceng tu supaya dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.